Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu li kulli syai'in qadra. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan dikasihi Tuan Imam dan juga tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah sekalian. Syukur kepada Allah SWT kerana diberi nikmat umur beserta dengan Islam dan iman. Mudah-mudahan umur kita yang masih berbaki ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kita beroleh nikmat yang kekal bagi abadi, yaitu syurga Allah SWT. Tuan-tuan dan puan, insyaAllah dalam waktu yang singkat ni saya juga sampaikan perkara berkaitan dengan asas dalam kehidupan kita. Jadi secara ringkasnya seperti yang kita telah ketahui, kehidupan kita di dunia ini sementara saja. Dunia ini bukan tempat kekal kita, dan banyak bukti yang kalau kita nak guna pakai untuk mengingatkan diri kita dah lebih daripada cukup lah. Bukti yang saya maksudkan ialah kematian yang berlaku di sekeliling kita. Mungkin ada di antara kita mak ayah yang telah meninggal, mungkin ada di antara kita suami atau isterinya telah meninggal, mungkin ada di antara kita anak yang telah meninggal, mungkin ada juga di antara kita kawan-kawan rapat yang telah meninggal. Cuma kita saja belum meninggal lagi. Jadi bila orang-orang yang saya sebut yang pernah berada di sekeliling kita telah tiada, itu sebenarnya bukti bahawa hidup di dunia ini tak kekal. Bahkan ada yang kita kenali itu sehat. Bahkan mungkin ada yang kita kenali itu doktor ataupun pakar perubatan, tapi sampai masa meninggal juga. Jadi sepatutnya semua itu menambahkan keyakinan kita bahawa hidup di dunia ini tak kekal, dan sepatutnya semua itu dapat mengingatkan kita secara berterusan bahawa hidup di dunia ini tak kekal. Kita akan pergi, maksudnya kita akan meninggalkan dunia ini, kita akan mati, dan sepatutnya kita buat persiapan untuk kesana. Saya bawa balik daripada musafir beberapa buah negeri, dari sini pergi ke Johor, pergi ke Kelantan, pergi ke Terengganu, baru sampai pukul 3-12 pagi tadi lah. Jadi saya tahu nak musafir ni kena ada bekalan yang cukup lah. Kalau tak dapat sediakan bekalan yang terbaik pun, apa yang ada. Tapi tak takut sangat, pasal kita tahu sementara je kita pergi ke semua tempat tadi. Yang kita takut sekarang, kita punya perpindahan daripada alam dunia ke alam barzah dan seterusnya, alam akhirat ni one way ticket. Dia bukan boleh balik semula. Macam saya pergi ke Johor, pergi Kelantan, Terengganu, dia boleh balik ke Taman Pilada Palma balik. Dan mungkin ada pengajaran yang saya perolehi melalui musafir ni. Lain kali kalau saya nak pergi musafir lagi, saya akan buat persiapan yang lebih baik. Tapi yang ni kita nak pindah daripada alam dunia ke alam barzah serta alam akhirat, tak boleh patah balik lah.
tak boleh patah balik dah. Jadi tentu persiapannya lebih serius lah, lebih serius, lebih sungguh-sungguh. Dan insyaAllah masa masih ada lagi, masa masih ada lagi. Walaupun tinggal beberapa hari, kita tak tahu ataupun tinggal beberapa jam, tak pasti, tak pasti. Sebab kita kena akur bahawa walaupun kematian itu pasti, tapi dia dalam rahsia Allah. Tak ada siapa pun tahu bila saat sebenar dia akan mati. Jadi oleh kerana dia sentiasa dalam rahsia Allah SWT, yang terbaik buat persiapan, buat persiapan. Jadi tuan-tuan, kuliah yang ringkas ni tidak lain dan tidak bukan melainkan untuk kita ingat mengingati dan sekaligus buat persiapan untuk kita berpindah ke kampung yang kekal lagi abadi, iaitu di akhirat sana. Dan kita harap kita balik ke kampung asal kita, insyaAllah ke syurga Allah SWT. Sementara lagi tentang kehidupan ni, selain daripada kehidupan di dunia ni tidak kekal, kita kena atur bahawa dalam kehidupan kita di dunia ni, Allah dah beritahu awal, dia penggiliran di antara senang dengan susah, lapang dengan sempit. Kalau kita baca surah Al-Insyirah itu jelas, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi kalau kita ingin kehidupan yang kalau dalam bahasa Inggerisnya smooth dia, maknanya licin dia, senang, tak susah, lapang, tak sibuk-sibuk, perkara tersebut tidak mungkin berlaku, tidak mungkin berlaku. Yang berlaku kalau kita teliti kita punya graf hayat kita, atau dalam bahasa Inggeris lifeline, dia tak naik straight macam tu, ataupun dia tidak mendatar macam tu. Dia akan turun naik, turun naik, turun naik. Jadi masa naik itu apa patut kita buat? Sebenarnya secara ringkas, masa naik itu, masa semuanya okey, kena banyak bersyukur. Masa turun tu ada masalah sikit, kena banyak bersabar. Dan kemuncaknya kena redha lah. Sebab yang berkuasa penuh, yang berkuasa secara mutlak Allah SWT. Kita hanya boleh merancang, berusaha sungguh-sungguh, berdoa kepada Allah SWT, kemudian serah pada dia, bertawakal. Semua perkara tetap akan berlaku seperti mana yang Allah kehendaki, bukan seperti mana yang kita kehendaki. Cuma kita wajib merancang, wajib berusaha, wajib berdoa, kemudian serah pada Allah. Bila dah berlaku, baru kita tahu, oh yang ni yang Allah kehendaki, yang ni yang Allah kehendaki. Macam saya nak pergi daripada Desa Ru itu, lepas habis program di Desa Ru pada 29 bulan, 6 petang tu saya shoot pergi Kelantan dengan target sembahyang subuh ke Kelantan. Berusaha sungguh-sungguh lah, cantik. Tapi Allah tak izinkan. Saya tidur banyak tempat lah, berhenti. Dan Gambang berhenti, tidur sejam. Lepas tu masuk tol bermula highway Pantai Timur tu, sampai dekat dekat nantian sebelah, tak jauh pun daripada tol tu. Tidur 3 jam, baru jaga pukul 4 lebih, jalan, bawa kereta lagi, lalu berhenti kat Kijal, sembahyang subuh dekat R&R Kijal. Jadi bila dah berlaku tu, oh Allah kehendaki, apa masalah Allah kehendaki ini. Jumpa dekat situ, saya jumpa seseorang seseorang yang dia kenalan saya lah. Sebelum ni pernah jumpa tapi tak bersembang. Rupanya kat situ baru kita ada peluang bersembang dia, baru kita dapat berkenalan. Jadi Allah tu cantik lah. Walhal ingat nak sembahyang subuh dekat Kota Baru, Musa tak boleh sembahyang subuh dekat Kidal. Ada je sebab mengantuk sangat lah. Macam semalam, malam tadi daripada tengah tu tak mengantuk pula. Pukul 5 petang tu boleh straight dia mengantuk sampai kat UiTM.
Rumah Allah tu rupanya sempat balik untuk kuliah subuh. Imam on the way, masa saya kat Terengganu, Imam call, boleh tak buat kuliah subuh? Saya kata, insyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. Saya minta maaf, ya Allah, bolehlah aku balik sampai Melaka, boleh tidur sekejap? Betul-betul, boleh tidur sekejap, dia boleh bangun. Jadi semuanya Allah atur. Kadang-kadang kita rancang lain, kita usahakan pun lain, kita doa pun lain, tapi bila kita berserah pada Allah, ikutlah Allah nak bagi macam mana. Baik, itu yang kedua. InsyaAllah kalau kita faham tu, kita takkan ada ruang untuk rasa kecewa atau putus asa. Orang Islam ni cantik. Kalau dia faham SOP tu, tak ada ruang kita nak rasa kecewa atau putus asa. Dalam kamus orang Islam tak ada putus asa, tak ada kecewa. Lebih lagi tak ada fras menongging. Istilah kita masa muda-muda kan. Bercinta dengan orang lain, kahwin dengan orang lain. Tak ada fras menongging. Tak ada. Tak ada bila tengok orang tu satu ketiga macam kempunan pula. Tak ada. Memang bukan untuk kita. Tapi kalau kita tak faham pun terkenang-kenang. Walhal orang tu dah jadi isteri orang, walhal orang tu dah jadi suami orang, kita dah terkenang-kenang. Apa terkenang-kenang? Tak ada. Baik. Dan yang ketiga yang kita kena tahu tentang kehidupan ni ialah Allah dah tetapkan matlamat kita. Matlamat kita Allah dah tetapkan, iaitu dalam salah satu ayat dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Beribadah. Jadi kita kena faham betul-betul ni. Mudah-mudahan 1 April 1 2021 ni kita faham balik, kita ulang lagi balik secara ringkas. Mudah-mudahan sepanjang tahun ni dan seterusnya, sepanjang kehidupan kita yang berlaku ini, setiap saat, setiap detik kehidupan kita tu ada nilai ibadah di sisi Allah. Jadi untuk itu, untuk kita boleh beribadah kepada Allah ni, Allah dah bekalkan kita dengan apa ni, semua perkara yang diperlukan untuk beribadah. Tak kira siapa kita, sama ada kita seorang yang berpangkat tinggi ataupun pangkat rendah, sama ada kita ni orang kaya atau miskin, sama ada kita ni orang terpelajar ataupun belajar biasa-biasa saja. Sebenarnya Allah dah siapkan semua yang kita perlukan untuk beribadah kepada Allah. Sebab Allah Maha Adil, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tak mungkin Allah perintahkan kita 24 jam beribadah kepadanya, tapi Allah tak sediakan apa yang kita perlukan. Tak mungkin. Kalau manusia mungkin dia suruh kita buat kerja, tapi dia tak sediakan alat-alat yang kita perlukan. Allah bukan manusia. Allah Maha Pencipta kita, Maha Mengetahui, Maha Adil, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Tak mungkin Allah menzalimi kita. Jadi alat-alat yang kita perlukan untuk beribadah kepada Allah itu semua Allah dah sediakan. Diri kita ni alat untuk beribadah kepada Allah. Apa yang berada di sekeliling kita semua lah. Sama ada yang kita sedang miliki ataupun yang dimiliki oleh orang lain, tapi mungkin kita akan pinjam, itu semua alat. Dalam kehidupan sebagai seorang Islam, kita kena tahu semua yang ada pada diri kita, semua yang ada di sekeliling kita, sama ada yang telah kita miliki atau yang akan kita miliki suatu hari kelak, itu semua alat. Tubuh kita yang fizikal alat, akal fikiran kita alat, emosi kita alat, jiwa kita alat, pangkat kita alat, kekayaan kita alat, apa lagi? Isteri kita alat, suami alat, anak-anak pun alat, kereta alat, rumah alat, apa lagi? Kawan-kawan kita pun alat untuk beribadah kepada Allah.
Tapi orang yang keliru, dia jadikan diri dia tu matlamat. Tu yang menghias apa diri punya nak nampak cantik sampai melampau sangat. Sampai melampau sangat. Punya nak hias diri cantik sampai tak semayang. Sampai tak semayang, kan? Misalnya orang nak kahwin, kadang-kadang dia punya make up tu sampai menghalang dia untuk beribadah kepada Allah. Punya nak rahi kawan-kawan, buat kedui kahwin sampai tak semayang. Bapa pengantin, mak pengantin duduk salam kan. Allahu Akbar. Nasib baiklah sempat semayang. Kadang-kadang semayang zuhur tu dah pukul 4.30. Nasib baik semayang zuhur tu habis lewat. Tu dah keliru lah, dah keliru. Walau kawan-kawan kita tu alat. Majlis yang kita buat tu pun alat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang punya nak apa jadi orang cerdik, orang pandai, pelajar kat universiti, kuliah, keluar masuk library sampai tak solat, habis. Walhal kepandaian, kebijaksanaan, nak jadi apa, doktor, nak jadi profesor, semua tu alat. Kalau kita dapat jadi profesor, title tu mesti dijadikan alat untuk beribadah kepada Allah. Tapi ramai tertipu kat luar sana, ramai tertipu. Ada kereta, belik kereta sampai terlupa solat. Bukan terlupa, saja lupa. Apa pula terlupa? Yang pasal tu, orang dah azan dah. Orang dah azan, dengar pula azan. Azan dekat handphone lain, azan kat surau lain, azan kat masjid lain. Silap-silap kat rumah dia ada anak dia pun azan. Tapi basuh kereta punya, lepas cuci kat luar, cuci kat dalam pula enjin. Bawa macam sembayang lupa. Kalau tak lupa sembayang pun sembayang ujung-ujung. Itu dah keliru lah, dah keliru. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan lepas ni kita tak keliru bahawa yang ada dunia dan isi dia adalah untuk kita. Betul. Kalau kita belajar dalam kitab Hikam tu ada salah satu hikmah yang disebut ialah Allah jadikan dunia dan isi ini untuk kita. Tapi Allah jadikan kita untuk mengabdikan diri kepada Allah. Itu dia. Saya ulang balik untuk ingatan diri saya dan tuan-tuan. Allah jadikan dunia dan isi. Dunia dan isi. Apa yang ada dalam dunia ini? Dunia itu sendiri Allah jadikan untuk kita manusia. Allah jadikan kita manusia untuk mengabdikan diri kepadanya. Itu kita kena ingatlah. Jadi ambillah dunia dan isinya, tapi gunakan dunia dan isi sebagai alat untuk mengabdikan diri kepada Allah. Jadi dalam waktu ringkas ni saya nak ingatkan balik diri saya dan nak share dengan tuan-tuan bagaimana kita nak beribadah kepada Allah 24 jam. 24 jam. Jadi tuntutan beribadah kepada Allah ni 24 jam. Bukan sekejap-sekejap. Tapi jangan takut tuan. Jangan takut. Sebab Allah bila perintah macam tu, maknanya memang boleh lah. Tak ada yang Allah suruh kita tak boleh buat. Tak ada yang Allah larang yang kita tak boleh tinggal. Cuma kita tak buat atau tak tinggal, tak buat benda yang disuruh, tak tinggal benda yang larang tu pasal nafsu. Nafsu dari syaitan. Tapi sebenarnya boleh, kita boleh. Baik. Jadi ibadah ni ada dua. Satu ibadah yang khusus, satu lagi ibadah yang umum. Ibadah yang khusus ni macam solat fardu 5 waktu tu. Ibadah yang khusus. Lepas tu puasa Ramadan, umrah dan haji bila wajib, zakat, keluarkan zakat bila berkemampuan. Jadi ibadah yang khusus ni tak banyak. Yang banyak ialah perkara-perkara yang bersifat harus dan bersifat sunat yang kita kena juga jadikan ibadah. Misalnya makan tu harus, tapi kena jadikan ibadah. Kena jadikan ibadah. Minum itu harus, kena jadikan ibadah. Nikah kahwin tu hukum asal dia harus, kena jadikan ibadah. Belajar matematik, belajar sains, hukum asal dia harus, tapi kena jadikan ibadah.
Yang ni yang kalau kita tak faham, kita terlepas habis. Maknanya kita kalau tak faham, kita buat satu jenis ibadah je, ibadah khusus je. Rugilah. Kita hanya sembahyang fardu, lepas tu kita puasa Ramadan, kita keluar zakat, tu pun sebab kita bukan orang kaya, bukan berharta, kita keluar zakat fitrah je lah. Lepas tu haji, umrah, kita pun tak berkemampuan, kita pun tak pergi. Masya Allah, takkanlah hanya sembahyang, hanya puasa, hanya sembahyang fardu dan puasa Ramadan. Sedangkan Allah kata, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri, beribadah kepada Allah. Jadi tentu ada kaedah supaya yang lain-lain ini semua jadi ibadah. Jadi saya ringkaskan. Jadi lepas ni apa saja kita buat, kita cuba jaga beberapa syarat. Kalau kita dapat jaga syarat-syarat yang insya-Allah saya sebut ni, semuanya jadi ibadah. Kuliah ni jadi ibadah, tuan-tuan saya menyampaikan jadi ibadah, tuan-tuan mendengar jadi ibadah. Tadi kita mandi jadi ibadah, malam tadi kita tidur jadi ibadah, malam tadi kita WhatsApp dengan kawan-kawan kita jadi ibadah, malam tadi kita tengok TV jadi ibadah. Oh seronoknya. Kita bersin jadi ibadah, kita menguap jadi ibadah, kita buang air kecil jadi ibadah, kita buang air besar jadi ibadah. Oh seronoknya ya Allah. Kita senyum jadi ibadah, kita termenung jadi ibadah. Apa lagi sebut tu? Baik, sebut tu. Sebut tu. Kita bawa kereta jadi ibadah, tapi kena penuhilah syarat dia. Syarat pertama, dalam apa keadaan jangan mensyirikkan Allah SWT. Itu syarat pertama. Syarat pertama, dalam apa keadaan jangan menyekutukan Allah, jangan syirik Allah. Sama ada secara sir, secara tersembunyi, ataupun secara yang zahir. Secara tersembunyi itu kadang-kadang dalam pikiran kita, kadang-kadang dalam lintasan hati kita. Kalau secara yang zahir, mungkin na'udzubillah, kita bercakap tu ikut suka kita, tak berfikir, tak berlaku mensyirikkan Allah pula. Benda nak jadi mudah ya, tapi kalau ada ilmu, insyaAllah selamat kita dengan pertolongan Allah, selamat kita. Kalau tidak, macam-macam. Dalam sembang-sembang pun rupanya sedar dah mensyirikkan Allah. Contoh memanglah kita hidup ni saling bantu-membantu. Tapi kalau kita kata bantuan manusia itu memberi bekas, habis kita. Memanglah hidup ni kita saling tolong-menolong. Tapi kalau kita kata manusia itu memberi bekas, habis. Boleh pergi kepada syirik. Aku berhati-hati ya, tapi kita jangan cepat menuduh. Tapi orang yang bercakap dia kena cek baliklah apa yang dimaksudkan. Aku ni kalau taklah Musa tolong, matilah aku. Kan? Tapi bukan saya kata terus, oh tu dah syirik, tak. Bergantung pada niat dia. Pada niat dia. Kalau dia yakin Musa tu memberi bekas, habis dia. Tapi kalau dia bercakap tu maksud dia sekadar, oh Musa tu tolong meringankan sikit, alhamdulillah dengan izin Allah, dapat aku selesaikan diri aku. Bahkan kalau kita yakin, air ni yang menghilangkan dahaga, memanglah bila kita minum air hilang dahaga, tapi bukan air ni yang memberi bekas. Yang menghilangkan dahaga Allah. Kalau kita yakin obat tu yang menyembuhkan, pun boleh pergi ke syirik. Memanglah kita sakit makan obat, tapi tak boleh yakin bahawa obat tu memberi bekas. Tak boleh. Itu sulit sikit kena faham. Itu sebab kena datang belajar tauhid, akidah. Memanglah kita makan kenyang, tapi bukan makanan tu yang mengenyangkan. Kalau kita kata makanan tu habis. Nampak macam mudah je, simple je, tapi boleh pergi melencong. Baik. Yang pertama, jangan mensyirikkan Allah, sama ada secara sir ataupun secara
Zahir ya. Berhati-hati dengan apa yang kita cakap, apa yang kita lakukan. Yang kedua, supaya apa yang kita buat sampai ini boleh jadi ibadah, semua yang kita buat mesti bersandarkan dengan ilmu yang tepat. Ilmu yang tepat, ilmu yang tepat, yang benar, yang sahih. Jadi kita belajarlah, bukan main boleh ikut-ikut dia. Apa pasal rukuk ni? Saya rasa kalau tak rukuk tak cantik lah dalam sembahyang. Tak boleh. Tak boleh. Mengapa rukuk? Kita sembahyang seperti mana yang Rasulullah tunjukkan. Kau tak pernah jumpa Rasulullah? Sahabat-sahabat jumpa Rasulullah. Lepas tu siapa pula jumpa sahabat? Tabi'in. Lepas tu siapa nak jumpa tabi'in? Tabi'in. Lepas tu siapa nak jumpa mereka? Ulama. Sampai ke ustaz, sampai ke kita. Jadi kita memang tak pernah jumpa Rasulullah, tapi insya-Allah kita berguru dengan guru yang betul, dapatlah macam mana yang Rasulullah lakukan. Itu sebab kalau ada golongan yang dia tolak ulama, dia tolak tabi'in di bawah, aku tak payah ustaz lah, aku boleh baca Quran, boleh baca hadis, aku dah tahu dah macam mana nak buat. Jangan pakai buat ni. Jangan pakai buat ni. Dia kata aku dah faham bahasa Arab ni, nahwu, saraf, balaghah, mantik, apa semualah disebut. Aku boleh baca Quran, baca hadis, aku boleh faham. Jangan pakai buat ni. Jangan pakai buat ni. Dia tak bermata-rantai. Dia mesti ada apa? Kesinambungan tu. Bila dia jumpa Rasulullah, memanglah dia boleh baca Quran hadis, tapi dia mesti bermata-rantai. Rasulullah ajar kepada sahabat dia, sahabat ajar kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, kemudian kepada ulama-ulama ni. Sampai pada ustaz pun mengajar. Tapi kalau dia konon dia belajar bahasa Arab, tiba tak belajar dengan sesiapa, tiba baca Quran, baca hadis, dia pun tafsir sendiri. Tentang yang ditafsir itu bukan tafsir, terjemahan. Itu pun kalau betul terjemahan dia, tentang terjemahan pun salah. Sebab tafsir lain, terjemahan lain. Terjemahan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu terjemahan. Kalau tafsir, tak dengar itu Ustaz Amir. Ustaz Amir tafsir Bismillah. Bismillah ya, tak buka lagi kitab dia. Betul? Itu belum tafsir betul-betul lagi. Kalau dia betul-betul tafsir, itu yang kalau berguru dekat pondok tu, nak habis kitab tipis je, risalah tauhid je, tapi bertahun baru habis. Dia baca satu baris, syarah. Tapi kalau orang tak faham, kata lambat lah. Ilmu yang macam tu yang mendarah daging tu. Baik tuan. So kena belajar. Alhamdulillah surau kita ni banyak macam ilmu. Saya pun minta doa mudah-mudahan kita dapat istiqamah lah. Saya pun kadang ada, kadang tak ada. Tapi nak buat macam mana? Kan masing-masing ada tugas. Tapi alhamdulillah surau kita di antara tempat yang majlis ilmunya dah ada. Lengkap lah. Bab tauhid ada, bab fiqah ada, bab tasawuf ada. Cantik. Kurang-kurang siapa yang mengurus takbir surau ni, besok dekat akhirat boleh jawab lah. Imam boleh jawab. Pengurusi dia boleh jawab. Dah sedia lah. Cuma orang tak datang. Nak buat macam mana? You can bring a horse to the river, but you can't force the horse to drink the water. Kita boleh lah. Heret pun boleh. Heret orang supaya datang ke surau ni, tapi kadang dipekakkan telinga dia, dia butakan mata dia, kita tak boleh buat apa-apa. Okey. So, yang ketiga, yang ketiga, sesudah kita tidak mensyirikkan Allah, sesudah kita cari ilmu, bila kita nak mula beramal supaya jadi ibadah, jaga niat kita. Niat tu sangat penting. Kita buka kitab hadis 40 tu, hadis yang pertama menyentuh tentang niat ni. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal tu bergantung pada niat. Niat hanya satu saja yang diterima.
lillahi ta'ala. Mesti kerana Allah ya. Datang ke surau ni semayang subuh bukan kerana Imawi. Kalau tak ada Imawi, tak ada, yang ada orang lain, kita tetap akan akan solat juga. Jangan sampai dengar tengok kat surau dia jadi imam pula. Melainkan imam tu memang kita tahu baca tak betul ni, macam mana jadi imam, itu lainlah. Tapi kita tu pun kita tak boleh hebah pada orang. Boleh kempen. Itu kita punya ukuran sendiri je. Dengan ilmu yang kita ada, dia ni baca tak betul kalau jadi imam. Jadi kita dah tahu dah. Dan memang bukan kita agak-agak, memang kita tahu. Tapi kita tak boleh nak kempen Musa. Musa. Itu Musa kena pertimbangkan dengan ilmu dia lah. Kan? Bandin pun kena pertimbangkan ilmu dia. Kita tak boleh nak main-main kempen macam tu. Kan? Baik. Kerana Allah saja. Saya nak beri kuliah ni pun kerana Allah. Tapi tak semula itu Bang Waziana. Nak jaga lillahi ta'ala tu tak semula itu. Dari mula nak pasang niat sampai sedang melakukan ibadah tu sehingga dah selesai. Siapa akan kata? Syaitan boleh. Mula nak pasang niat, kadang-kadang kalau kita tak teliti, dia datang was-was pula. Dia datang was-was, nak angkat takbir. Allah Akbar, datang was-was lah. Dah okey masa takbir tu kata kita ambil solat. Sedang solat tu dia kacau juga. Dia kata, imam baca surah panjang pula. Macam-macam. Lepas tu dah bagi salam, dia kacau pula. Dia kacau lagi. Dia kacau niat kita tadi. Agak-agak orang nampak tak tadi orang dengar tak tadi aku dah habis. Jadi tuan tak semudah itu. Dalam semua ibadah. Katalah itu tadi saya buat contoh ibadah solat. Ibadah contoh ni. Majlis ilmu ni nak jadi ibadah. Saya sebelum nak menyampaikan kuliah, saya nak pasang niat saya tu, dia kacau. Ni sedang saya bagi kuliah ni, dia kacau lagi. Lepas saya bagi kuliah, dia kacau lagi. Tuan-tuan pun macam tu. Nak dengar kuliah ni, tadi dah pasang niat, dia kacau. Tapi dia gagal. Dia gagal, saya tak gagal. Itu sebab kita ada dalam ni. Kalau tidak kita dah belah dah lah. Kita dah cabut dah. Kita duduk dalam ni, dia kacau lagi. Dia kata, berapa lama ni, sampai 7.30 ke sampai pukul 8 ni. Dia kacau. Lepas tu kata dah selesai kan, dia kacau lagi. Dalam balik nak rumah tu dia kacau. Ya Allah. Itu sebab mendirikan ibadah ni susah. Nak jaga dia lagi susah. Nak jaga sampai bila boleh? Tadi kita dah solat subuh. Nak jaga sampai bila? Sampai bila boleh? Sampai mati boleh. Kadang-kadang ibadah kita tu dah cantik. Dah cantik dah. Dah 10 tahun kita jaga. Lepas tu masuk tahun ke-11, kita rosakkan. Misalnya, dulu aku duduk, ni contoh ya. Dulu aku duduk kat Taman Bidara Palma tu, banyak benda aku turun. Tapi sesi ni menolong dia orang. Habis. Masa tu kita dah pindah Taman Bidara Tak Palma pula. Jadi kita terkenang masa kita duduk Taman Bidara Palma tu, macam-macam kita buat. Lepas tu orang tak hargai pun. Kita pun masa tu, kita kata sesia. Memang sesia lah. Habis kita. Allah. Macam saya dah mengajar daripada tahun 80. Badin. Mengajar daripada tahun 80. Yang formal lah. Sampai sekarang mengajar. Allahu Akbar. Lama dah mengajar tu. Nak kena jaga betul. Pasal kadang-kadang kita terjumpa anak murid yang kita ajar tahun 80 tu. Dia tak peduli dengan kita. Masa tu jangan rosakkan usaha kita jadi cikgu dia masa tahun 80 tu. Dia tak peduli dengan kita, dia tak hormat kita, itu dia punya pilihan. Tapi kita punya pilihan, kita jaga ibadah kita yang kita dah ajar di tahun 80 tu. Jangan rosak. Macam saya bagi kuliah lah, ini kali ketiga lah yang saya ingat, yang rasmi lah, yang rasmi. Yang lain itu tak rasmi ya, beri sekejap. Yang rasmi itu masuk saya duduk dekat rostrum ni. Nak jaga tu, Masya Allah. Badin nak jaga tu Badin. Mungkin tuan-tuan terima, mungkin tuan-tuan tak terima.
Yang penting bagi saya bukan terima atau tak terima. Yang penting bagi saya, yang saya cakap tu betul ke tak betul, benar ke tak benar. Yang penting itu. Kalau dah betul, tuan-tuan terima atau tak terima tu bukan urusan saya. Yang penting saya dah sampaikan dengan hikmah dan bijaksana atau tidak. Lepas tu tuan-tuan terima atau tak terima tu bukan urusan saya. Tapi kadang-kadang, ya Allah, kita terdengar pula pengurusan kata, maklumlah dia jadi pengurusi, ikut suka dia sampai kuliah. Betul? Contoh je. Lepas tu saya pula, na'udzubillah, tercakaplah yang bukan-bukan, yang boleh rosakkan. Habis rugi ya. Baiklah. Jadi yang ketiga apa dia Ustaz? Niat. Yang keempat, perkara yang kita nak lakukan tu, dengan cara yang kita melakukannya mesti dibenarkan oleh syariat. Kalau nak jadi ibarat, kalau nak jadi ibadah, tersilap juga ibarat Kalau nak jadi ibadah, kita hanya boleh buat benda yang wajib, benda yang sunat, benda yang harus. Benda yang haram dengan makruh kena tinggal baru jadi ibadah. Saya ulang balik. Dalam Islam ada 5 hukum. Maknanya semua perkara terangkum dalam 5 hukum ni. Kalau tak wajib, dia mungkin sunat. Kalau tak wajib, tak sunat, mungkin dia harus. Kalau tak wajib, tak sunat, tak harus, mungkin dia haram. Ataupun yang kelima mungkin makruh. Jadi kalau nak jadikan ibadah, kita hanya boleh buat yang wajib. Yang wajib dengan cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Misalnya solat, kita solat fardu, wajib. Jadi kita buat pula seperti mana yang Rasulullah kehendaki. Rasulullah diajar oleh Jibril diajar oleh Allah SWT. Jadi kita buat bukan ikut suka kita. InsyaAllah jadi ibadah. Tapi kalau kita semayang ikut suka kita, macam nak semayang duduk, kena belajar betul-betul macam mana sebenarnya nak semayang duduk. Jangan ikut duduk ya. Ikut duduk kan sekarang ramai orang dah uzur betul, semayang duduk kat kursi, betul? Pastikan pergi tanya, rujuk dekat Ustaz, betul ke semayang saya tak boleh berdiri ni? Kalau berdiri boleh, tapi bila saya dah sujud kat bawah tu tak boleh bangun gitu. Mana nak buat Ustaz? Pergi belajar. Jangan ikut reka-rekaan kita je. Tak jadi. Walaupun semayang tu semayang fardu, jadi kalau tak betul cara dia, habis tak jadi ibadah. Okay, jadi perkara yang wajib sila buat, mesti buat. Kalau tak buat, berdosa. Suka tak suka kena buat, tapi buat ikut cara yang syariat atur, baru jadi ibadah. Kemudian benda yang sunat, solat pun ada solat sunat. Pun kena buat ikut cara yang syariat atur. Misalnya nak semayang sunat ba'diyah, qabliyah, kena ikutlah seperti yang syariat atur. Ada muakkad, ada ghairul muakkad. Jadi benda sunat kadang-kadang bertembung di antara benda sunat dan wajib. Kita buat benda yang sunat pula. Yang wajib kita buat tak tahu je, tak kena juga. Silap-silap yang kita buat sunat tu tak jadi ibadah. Contoh, katalah kat surau kita sedang ada kuliah. Bukan kuliah biasa-biasa, kuliah fardu ain, kuliah tauhid, kuliah fiqh atau kuliah tasawuf. Kita masuk, tak payah dah semayang sunat. Baca Quran pun tak payah. Sebab semayang sunat tu sunat. Maknanya dia pilihan selepas yang wajib. Tapi kadang-kadang tak faham. Dia duduk kat sudut tu, dia baca Quran, dia wirid. Ni ustaz tengah buka kitab tauhid tu. Nampak baca bagus, rupanya salah. Dah tak payah. Kalau masuk masjid pun, ustaz tengah mengajar kitab tauhid, terus dia pergi duduk. Tak ada dah, tak perlu dah semayang sunat dari masjid.
Dan janganlah tahu semayang sunat itu masjid, lepas tu wiri pula subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, lepas wiri pula baca Quran. Lepas tu baru datang, tak betul. Kalau orang tak faham kata, bagusnya dia. Apa? Salah kaedah. Jadi benda sunat pun kena ada cara dia. Jangan ada cara dia. Baik. Misalnya orang perempuan nak puasa Isnin Khamis, sunat je tu. Tapi kena ada cara dia. Minta lah izin suami. Jangan main berasa aja. Main berasa aja. Isnin Khamis puasa. Isnin Khamis puasa. Suami buat tak duri je. Walau suami bengkel je. Puasa lagi. Baca Quran tu sunat. Suami dah balik. Dia pun tak layan suami. Buat tak tahu je. Suami bagi Assalamualaikum. Dia pun tidak, Waalaikumsalam. Baca lagi. Baca Quran. Baca Quran tu sunat. Yang suami tadi, suami balik tadi wajib dia raikan. Mungkin suami lapar makan ke apa. Tapi bila tak faham, habislah. Baik, yang sunat tadi tak jadi ibadah. Jadi buat yang sunat pun kena ikut syariat. Okay, kemudian benda yang harus di mana? Banyak orang sikit di mana ya? Dan 7.5 tu boleh ya. Benda yang harus, ini cuti kan? Cuti ya kita. Benda yang harus banyak. Ya Allah, paling banyak. Cuba tuan-tuan cek. Benda wajib tak banyak. Benda sunat pun tak banyak. Benda harus yang banyak. Makan harus, minum harus, main panah harus. Main panah harus, main futsal harus, jogging harus, senam aerobik harus, apa lagi? Kawin harus. Tapi kalau betul caranya tadi tidak mensyirikkan Allah berdasarkan ilmu, lepas tu dengan niat untuk beribadah kepada Allah, pun jadi ibadah. Makan dengan niat nak tubuh badan sehat sebab Allah perintahkan kita jaga kesihatan tubuh badan. Nak juga boleh bertenaga supaya boleh beribadah. Itu semua niat-niat yang baguslah. Jadi buat. Dan cara makan mesti ikut syariat. Makan yang halal. Halal tu penting dulu. Halal tu penting. Halal tu yang selalu orang gabungkan halalan thayyiban. Betul? Halal dan baik. Yang penting halal dulu. Kemudian ditambah halal dan halal baiklah tu. Yang halal ni halal dari segi zat dia. Air ni halal dari segi zat. Tapi mungkin haram pasal orang punya kita ambil. Itu berarti air ni dari segi zatnya halal. Tapi kalau ambil ikut suka je kan. Melainkan semua ni dah niat dah. Air ni waqaf. Siapa datang masuk dekat surau ni ambil je lah. Kena warta betul-betul mam. Kan? Air dalam surau ni waqaf. Siapa nak tu? Air kawin tu kan? Bolehlah siapa-siapa nak minum. Kena beritahu betul. Tidak halal dari segi zat tapi mungkin dah jadi haram. Rupa air dekat surau tu bukan untuk umum, itu untuk imam je. Orang tu beli berkotak-kotak rupa untuk imam dengan penceramah je bang. Abang makan, abang minum, habis. Jadi jangan buat lain mam. Kan? Maknanya untuk semua. Daging yang telah disembelih secara syariat sah. Daging tu zatnya halal tapi mungkin jadi haram sebab bukan kita punya, Pak Din punya. Kena minta izin Pak Din lah. Pokok mangga orang Sabtu tu halal dari segi zatnya tapi mungkin kita main lalu hebat ya. Walaupun bahasa saya ambil sebelah rumah. Alah takkan aku jiran ambil, tak boleh. Sabtu ni agak-agak lah. Bukan agak-agak masih sebab bahasa Sabtu punya kena minta izin. Kalau main petik je habis. Walau makan tu harus je tapi dah jadi haram sebab tak kena syariat. Baik. Jadi yang wajib sila buat, kena buat. Suka tak suka kena buat. Kalau tak buat dosa. Yang sunat elok buat. Kalau buat dapat pahala. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua.
Banyak benda sunat, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Benda harus ikut keperluan, jangan lebih-lebih. Makan jangan lebih-lebih. Rasulullah kata apa? Makan baik bila lapar, berhenti bila kenyang. Itu sebab saya lama sikit supaya lapar, ya, saya ada sarapan. Makan bila lapar, berhenti bila kenyang. Misalnya, tapi orang Melaka kata apa? Kau ni bukan makan, mantap kedah. Bila nak berhenti ni? Kau baca bismillah ke tidak? Sebab kau main lepas 99. Ni budak ni, dia kemakan, jin kemakan. Kan selalu orang cakap macam tu kan. Dulu-dulu lah, masa dia marah kita makan banyak. Benda haram dah, tak ada kompromi. Nak jadi ibadah, tinggal dia. Tinggal dia. Banyak benda haram. Banyak. Tak banyak pun. Benda haram tak banyak pun. Benda makruh pun tak banyak. Tapi susah betul dia tinggal. Tinggal dia. Sementara sempat ni. Jangan sampai mati masih tak tinggal lagi benda haram. Contoh, sigaret. Sigaret. Kalau orang dulu disebut sigaret. Sigaret tu mana? Bukan rokok daun lah. Kalau rokok daun disebut rokok daun. Sigaret tu mana? Tu yang Marlboro apa lagi apa? Apa ni? Apa nama rokok? Saya dah lupa lah. Camel, itu semua. Dari fatwa haram lah. Sebab kandungan dia dahsyat. Tinggal dia. Jangan sampai pergi Mekah pun nanti tak boleh tinggal lagi. Kesian. Dah pergi tanah suci pun tak boleh tinggal lagi. Jangan. Azab Tuhan. Ya Allah, izinkan aku ya Allah, bantu aku ya Allah, sebelum aku pergi menghadap Kau ni, aku nak tinggal pada ni. Tinggal. InsyaAllah dapat pahala di sisi Allah. Pahala paling tidak pun pahala mujahadah. Baik. Jadi yang haram kalau tinggal jadi ibadah, yang makruh kalau tinggal jadi ibadah. Baik. Dan yang terakhir, kalau kita hendak semua tadi jadi ibadah, sama ada perkara wajib yang kita kerjakan, perkara sunat yang kita kerjakan, perkara harus yang kita kerjakan, perkara haram yang kita tinggalkan, perkara makruh yang kita tinggalkan, kalau hendak jadi ibadah, jangan tinggal yang fardu ain lah. Maknanya fardu ain termasuk dari fardu ain ilmu dan fardu ain ibadah. Misalnya buat benda harus sampai tak semayang fardu, tak jadi ibadah lah. Bergotong royong sampai tak semayang zuhur, tak jadi ibadah lah. Sebab semayang zuhur tu fardu ain. Punya seronok berniaga sampai tak semayang zuhur, turun niaga nak main panah pukul 10. Belajar sampai masuk asar. Konon memanah itu sunnah. Memang memanah itu sunnah. Sunnah. Tapi semayang zuhur tu wajib. Berhenti habis, kan? Jadi jangan sampai tinggal yang fardu ain. Dan yang terakhir, kalau nak tahu ibadah kita tu diterima atau tidak, dia punya kayu pengukur ialah sesudah kita buat yang wajib, buat yang sunat, yang harus pun kita penuhi semua syarat tadi, yang haram kita tinggal, yang makruh kita tinggal. Nak tahu Allah terima tak semua itu sebagai ibadah, kayu pengukur dia ialah akhlak. Kalau kita dah buat yang wajib, buat yang sunat, yang harus pun kita dah penuhi semua syarat yang awal tadi, yang haram kita dah tinggal, makruh kita dah tinggal, tapi akhlak kita tidak bertambah baik, sebenarnya semua itu besar kemungkinan tidak diterima lagi sebagai ibadah. Sebab kalau telah diterima semua itu sebagai ibadah, pasti akhlak kita bertambah baik. Pasti. Akhlak kita dengan Allah bertambah baik, akhlak kita dengan manusia pun bertambah baik. Tak payah orang lain cek, tak payah pergi jumpa ustaz. Agak-agaknya solat saya ni Allah dah terima tak? Agak-agaknya puasa Ramadan saya Allah dah terima tak? Cek dia akhlak kita. Akhlak kita dengan Allah okey tak okey? Bila Allah beri nikmat, kita bersyukur atau tidak? Bila Allah uji kita dengan sedikit kepayahan, kita sabar atau tidak?
dan kemuncaknya apa saja yang berlaku dalam kehidupan kita sesudah kita merancang, berusaha, berdoa, kita bertawakal kepada Allah, apa saja yang berlaku dalam hidup kita reda atau tidak? Kalau kita dapat nikmat tak bersyukur, dipuji tidak sabar, dan apa pun yang berlaku ni kita tak reda, mana tak ada akhlak lagi. Dengan manusia lebih lagi, dengan jiran kita, dengan adik-beradik, dengan ibu ayah, ya Allah. Ni mak ayah dah meninggal, ada doa tak untuk mak ayah? Masya Allah, kan? Memang mak ayah kita dah meninggal, tapi jangan putus doa untuk dia. Baik tuan, cek. InsyaAllah kalau akhlak kita memang dah okey, syukur banyak, maintain, sustain. Dan kalau kita baca antara hadis Rasulullah, memang Rasulullah dah sebut, tidaklah aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Memanglah Rasulullah diutus aja bab akidah, aja bab fiqh, aja bab tasawuf, tapi kemuncaknya Rasulullah suruh sembahyang dan sebagainya, puasa, pergi haji, kemuncaknya akhlak. Baik tuan, mudah-mudahan selepas ni kita dapat mengatur kehidupan kita supaya ada nilai ibadah di sisi Allah SWT. Dan jangan rosakkan ibadah itu, tuan. Jangan rosakkan. Seperti yang saya pernah sebut, ada beberapa elemen akan serang kita. Apa dia? Dunia, lagi apa maksud? Manusia, nafsu dan syaitan. Dunia akan serang kita, manusia akan serang kita, nafsu akan serang kita, syaitan akan serang kita. Tidak rosakkan ibadah. Nauzubillah, mohon perlindungan daripada Allah. Banyak-banyak baca. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya rasa cukup setakat itu. Saya mohon dibuat ampun dan maaf. Mudah-mudahan semuanya Allah terima sebagai ibadah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.